cuba perhatikan gambar yang Ustazah tayangkan ini. Ini adalah antara teknik berkomunikasi. Jadi, hari ini Ustazah nak ajar tajuk bijak berkomunikasi. Kita nak berkomunikasi ni pun kita kena bijak. Okey, tak kisahlah berkomunikasi melalui media sosial, WhatsApp, chit-chat ataupun secara bersemuka. Murid-murid, sebelum Ustazah meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, ingat murid-murid mesti tahu adab sebelum belajar. Yang pertama, apa dia? Mestilah bersihkan diri, mesti mandi. Walaupun kita belajar secara sendirian di dalam bilik sendiri. Mestilah berpakaian kemas supaya kita datang aura positif, bersemangat nak belajar. Yang ketiga, mesti fokus. Buang dulu ingatan nak bermain, game dan sebagainya. Kita buang jauh-jauh supaya kita lebih fokus untuk belajar. Yang seterusnya, sediakan buku nota catatan. Walaupun kita tengok YouTube, untuk belajar, kita perlu sediakan buku dan juga pensel. Seterusnya, perkara yang paling penting, niat yang ikhlas dan juga membaca doa. Murid-murid, mari kita lihat apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, supaya murid dapat menyatakan maksud berkomunikasi. Yang kedua, dapat menyebut adab berkomunikasi. Yang ketiga, menjelaskan kesan memelihara adab berkomunikasi. Yang keempat, dapat menyenaraikan akibat mengabaikan adab berkomunikasi. Baiklah, mari kita lihat apa pengertian berkomunikasi. Pengertiannya ialah perhubungan secara langsung ataupun melalui perantaraan. Seperti yang Ustazah tayangkan yang sebelum tadi, perantaraan melalui media massa, handphone, komputer dan sebagainya. Seterusnya, mari kita lihat apa dalil berkomunikasi. Mari baca bersama Ustazah. Al-muslimu man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Bukhari. Apa hukum kita berkomunikasi ni? Hukumnya adalah harus selagi tidak melanggar hukum syariat. Hukum syarak. Maksudnya dengan tidak mengumpatlah. Kita bersembang dengan kawan kita, kita WhatsApp, kita mengumpat kawan kita, kita mengata kawan kita, kita type di media massa, kita type di Facebook, di Instagram. Tetapi dengan kata-kata yang tidak baik. Itu tidak boleh. Baiklah murid-murid, mari kita lihat adab berkomunikasi. Yang pertama, mestilah memulakan dengan salam. Terutama apabila kita bercakap secara bersemuka. Maupun kita bercakap di dalam telefon. Kita sedang menaip mesej. Kita mestilah memulakan dengan salam. Terutama orang yang kita hendak bercakap adalah orang Islam. Okey, yang kedua, mestilah menggunakan kata-kata yang baik. Rasulullah SAW tidak pernah berkasar dan mengeluarkan kata-kata yang kesat. Rasulullah bercakap dengan sopan dan lemah lembut. Jadi murid-murid, terutamanya apabila bercakap dengan ibu bapa, dengan guru, dengan sahabat, mestilah bercakap dengan sopan dan lemah lembut. Apabila kamu berkasar dengan kawan, maka akan berlakulah pergaduhan. Okey, seterusnya, mestilah memberi perhatian ketika orang lain bercakap. Terutama di dalam kelas. Apabila guru sedang bercakap, murid-murid mestilah dengar apa yang guru perkatakan. Kemudian, barulah angkat tangan untuk bertanya sekiranya tidak faham. Jangan mencelah di tengah percakapan orang lain.
Seterusnya, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Ingat murid-murid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Rasulullah mengingatkan, jangan sesekali kita berkata dusta semata-mata untuk menarik orang lain ketawa untuk mendengar percakapan kita. Ingat, jangan menyakiti orang yang kita sedang bercakap, terutama orang yang lebih tua daripada kita. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kesan memelihara adab berkomunikasi. Yang pertama, kepada individu, apa yang kita dapat? Mendapat pahala. Seterusnya, mengeratkan silaturahim. Ingat, kita bercakap untuk mengeratkan silaturahim. Yang kedua, seterusnya, disenangi orang sekeliling. Bercakaplah dengan sopan santun, insya-Allah disenangi oleh orang sekeliling. Kepada masyarakat pula, apa kesan kepada masyarakat? Dapat memupuk sifat hormat menghormati, terutama apabila kita berjiran. Kita kenalah bercakap dengan baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, supaya apa? Dapat memupuk sifat hormat menghormati. Keempat, untuk mengelakkan permusuhan. Apabila kita bercakap dengan baik, dengan bagus, dengan teratur, dengan jelas, dengan lemah lembut, maka kesannya kita dapat mengelakkan permusuhan. Seterusnya, kepada negara, apa kesan kita pelihara adab berkomunikasi kepada negara? Dapat memelihara kedamaian negara. Kalau semua orang nak bertengkar, maka negara juga akan menjadi huru-hara. Maka tidak dapat menjamin keselesaan hidup masyarakat. Murid-murid, mari kita lihat apa akibat sekiranya kita mengabaikan adab berkomunikasi. Yang pertama, dibenci kawan, ahli keluarga dan juga masyarakat. Sebab apa? Sebab akibatnya apabila kita bercakap dengan kasar. Kedua, dimurkai Allah. Ingat, Allah pun tak suka kalau kita bercakap dengan perkataan yang tidak baik, bercakap sombong, kasar dan sebagainya. Seterusnya, mewujudkan permusuhan. Kadang-kadang perkara kecil tetapi hanya disebabkan salahnya berkomunikasi, maka mewujudkan permusuhan. Seterusnya, memaparkan sifat dan peribadi kita yang buruk. Contohnya dari segi penulisan dan juga percakapan. Ingat ya murid-murid, jaga adab berkomunikasi. Terima kasih di atas perhatian kamu semua. Jangan lupa belanja Ustazah, subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat video yang seterusnya.